Selamat Hari Raya untuk semua. Maaf Zahid dan Matin. Kalau pergi beraya tu, please, everyone, stay safe lah Assalamualaikum, kembali bersama dalam Mata-Mata Wayang. Video kali ni aku nak share pendapat aku untuk satu Netflix series based on comic book written by Mark Millar, iaitu Jupiter's Legacy. Mark Millar ni is a well-known writer. Dia kerja dengan banyak publisher. I think almost semua comic book company dia pernah kerja. Dengan DC, dengan Marvel, dengan Image Comic, dengan Icon Comic kan. Comic Kick-Ass, X-Men, Kingsman, Wanted, Judge Dredd dan Superman pun ada, The Flash pun ada. Macam aku cakap, dia memang well-known lah kepada orang yang baca komik. So, Jupiter Legacy ni adaptasi dari salah satu karya dia lah. Untuk season 1 ni dia ada 8 episod. Pelakon dia terdiri daripada Josh Duhamel Duhamel, aku tak tahu macam mana nak pronounce dia punya nama ni sebenarnya. Dia as a Sheldon Sampson ataupun The Utopian. Okay, the Superman version untuk series ni lah. Okay, Josh Duhamel ni dia mamat yang dalam Transformer, Askar tu. Okay, dia dulu aku selalu confuse dia dengan Ryan Seacrest kan. Siapa yang tahu Ryan Seacrest? Channel E selaku. Seterusnya Ben Daniels as Walter Sampson ataupun nama superhero The Brainwave. Okay, Ben Daniels aku kenal dia dalam The Crown, right. Kedua, Leslie Bibb as Grace Kennedy Sampson, dia bini kepada Sheldon Sampson ni, ataupun nama superhero dia Lady Liberty. Okay. Seterusnya Andrew Houghton as Brandon Sampson, anak kepada The Utopian ni, nama superhero dia The Paragon. Elena Kampouris as Chloe Sampson, anak perempuan The Utopian tu. So cerita ni mengisahkan satu kumpulan 6 orang pada tahun late 20s dapat superpower kan, bila diorang ramai-ramai pergi ke satu pulau misteri. Dan bila dah dapat superpower tu, mereka jadilah superhero kan. Tapi diorang set some rules untuk all the heroes ni. Rules dia macam tak boleh bunuh orang, tak nak interfere dengan politik, tak nak run the country. So diorang fokus untuk selamatkan dunia dari ancaman alien, monster, super villain and whatnot lah. Tapi untuk next generation of heroes, the new gen now question the hero rules tu. So first season ni they cover the origin dan current storyline punya cerita. Masa aku tengok dia punya trailer tu hari, aku rasa ada satu trailer trash combo yang ada trailer Jupiter Legacy ni. Aku memang tak interested langsung kan. Satu, aku tak pernah tahu pasal kewujudan komik ni. Kedua, it doesn't look good in my opinion lah. Terlalu nampak TV series sangat. Dengan dia punya kostum, pada aku nampak macam cosplay kan. Aku tak peduli kalau dia comic book accurate ke apa kan. Bila nak adapt into TV or film, aku rasa kadang-kadang tu tak boleh nak tiru bulat-bulat. Macam dalam Falcon dan Winter Soldier tu, Falcon last kali tu ada new suit kan. Aku tak suka suit tu. Aku tahu dalam comic book memang suit tu macam tu, but it doesn't make sense in real life kan. And the looks is very stupid. And dengan tak tutup kepala dia, lepas tu tutup tepi. Why? Pakai goggle sudah kan. Nak buat tiru komik tu sangat, kenapa dengan colour putih macam tu? Yes, dalam komik memang macam tu, but dalam komik pun aku tak suka suit tu. Dengan dia tutup tepi ni je, dengan leher, telinga terkeluar, kepala tak tutup kan. I don't understand why. And siapa yang design tu, you know, kadang-kadang tu dalam komik itself pun buruk. Just because benda tu comic book accurate, this is look awesome. No. So untuk cerita Jupiter's Legacy ni, aku tak dapat the same vibe masa aku tengok trailer The Boys dulu tau. The Boys ni aku punya benchmark lah sekarang ni untuk comic book punya TV series. Or maybe aku rasa dia easily can beat banyak superhero punya movie. So memang tak ada hati nak tengok langsung mula tu. Tapi bila aku tengok satu review dekat YouTube, channel Grace Randolph channel, dia cakap
is good kan. Have the same vibe macam Invincible. Yes, memang ada sikit part bapak dengan anak dia tu macam dalam Invincible, but that's it. And Invincible pun aku dah tengok dah, tapi tak adalah gempak mana pun. But that one is different video lah, aku tak nak sentuh kat sini. Sekarang ni aku nak kongsi pendapat aku tentang siri Jupiter Legacy ni. Aku tak baca komik dia, so pendapat aku solely based on this TV series. Pada aku cerita dia sebenarnya agak boring gila, yang membuatkan aku tengok the next episode, sebab the previous episode always habis dengan cliffhanger. Tapi sampai habis 8 episod tu, aku still menunggu apa yang bestnya cerita ni kan. And the origin story macam menarik, tapi dia tak menjawab soalan yang penting. And they create more question. Jangan cakap next season nanti dia akan cover. No. This is the origin. This is the first one. Aku nak tahu sekarang, in order untuk aku keep aku punya interest nak tengok next season. Dia punya origin, bapak dia mati bunuh diri depan mata dia. Okay, I'm talking about Sheldon Sampson in the Utopian. And then dia jadi macam trauma gila sikit kan, maybe. And then lepas tu dia dapat all the vision sampai dia boleh lukis tempat mana yang dia nak kena pergi tu. At the same time, dia keep on nampak hantu bapak dia and keep on kacau dia. And aku sampai rasa macam tengok cerita Stephen King tau. So bila dia dah sampai tempat yang dia nak cari tu, dia dapat another vision yang dia kena kumpulkan a few people, and then ada koordinat untuk dia pergi ke satu tempat, which is the pulau ajaib yang orang ni semua ni pergilah. So lepas dia berjaya convince orang-orang ni semua ikut dia sampai kat pulau tu, diorang dapat the power. And then habis the story. What? Why all this thing happen? Kenapa nak kena ada 8 episod just nak cerita benda tu je kan? Benda yang penting aku nak tahu, kenapa 6 orang ni dipilih? Dan siapa yang bagi power tu? Kan? Kenapa watak Sheldon ni yang dapat that vision? Kenapa dia seorang yang dapat that vision? Kan bapak dia alien kan? Kalau bapak dia alien, kenapa adik dia, abang dia tu tak dapat? Kan Ben Daniels tu, kenapa tak dapat? Kan? Kenapa dia? And then kenapa dia create the rules? Kan? Nothing, tak ada explanation. Too many unanswered question untuk aku understand the character and the motivation of all these superheroes. Kan? Bila sampai kat pulau tu, dia just touch some wall and then ada LED light menyala. Apa benda tu? Tak ada in detail, tak ada explain. Kan? Lepas tu, one of the key things untuk activate dinding tu kan, semua kena bersihkan hati kan. Buang semua perasaan dendam ke apa ke within each other. And then dorang solve that issue dengan look at each other and then for a few seconds. And then settle. What the fuck? Kau ada 8 episod tapi kau tak answer the main question. Itu yang aku geram gila kan. Aku nak kena tahu sebab-sebab tu semua. Dari situ baru aku boleh make decision siapa yang aku boleh tag along with the story. And bila dia tak bagi that answer, benda tu jadi hanging tau. Dia macam bila kau tengok Lord of the Ring kan, Frodo kena pergi Mordor buang that cincin, tapi kau tak tahu cincin tu datang dari mana, kenapa dia kena buang cincin tu. Macam itulah perasaan aku. Cerita on the current timeline pun sama. Boring. The new generation of superheroes tu, mula aku ingat anak-anak the original 6 ni je kan. Tapi adakah orang luar yang ada superpower? Diorang ni dapat power dari mana pula kan? Tak ada explore benda tu kan. Diorang ni sepupu sepapat ke kan? And then ada satu super villain nama dia Black Star. Mula tu nampak sikit macam dark side sikit kan. Pun tak tahu datang dari mana super villain tu. Power dia datang dari mana? Suit ke? Dia alien ke? So for the introduction of the series, there is nothing untuk aku hold. Ada cerita yang the Utopian ni ada masalah dengan anak perempuan dia, Chloe tu. Dia nak buat drama sikit lah, family drama. Anak perempuan dia tu macam tak suka dia, rebel. Tapi tak ada backstory. Cuma ada few lines yang agak vague, but it doesn't explain sangat. It's weird sebab this is TV series. Kita patut dapat all the story in details lah. Tapi kat sini tak ada. Dia membuatkan aku lost bila aku tengok cerita ni. Sebab there's nothing for me to grab. Takkan aku nak kena buat assumption or research sendiri kan. Again, reminder, aku tak baca komik dia. So what's the point aku tengok the series dan aku kena baca komik dia untuk dapat cerita yang details? No, I'm not gonna do that. Okay, kita tengok dari segi action pula. Okay lah. Comic book TV series, maybe tak payah fokus sangat dia punya cerita. Action dia mungkin gempak gila kan. No. Nothing
impressive here. Nothing yang outstanding. Macam mana dia choreograph the action scene, tak menjamu mata sangat kan. And then CGI dia pun cheap looking. Aku keep on comparing with The Boys tau. Every single action dalam The Boys, dia punya action sequence best nak mampus kan. Dalam ni tak ada yang, dalam Jupiter Legacy ni tak ada yang boleh setanding dengan apa yang ada dalam The Boys kan. Tak ada yang memorable langsung. Dari segi watak-watak pula, The Utopian tu, the Superman version of the Jupiter Legacy, aku tak boleh belah dia punya rambut. Kenapa nak kena kusut macam tu sentiasa? Aku tak peduli kalau dia comic book accurate ke apa kan. No. Pada aku, dia distracting tau. And tengok rambut orang macam tu every day. And dia punya bini, Lady Liberty tu pun sama. Rambut dia distracting. Tak nampak macam real human hair. Diorang ni bukan alien. Diorang manusia biasa yang dapat power. Aku nitpick dia punya appearance, costume ni. Sebab apa tau? Sebab watak yang ada ni tak ada yang interesting. Yang aku suka sikit cuma masa origin part of the story, how they get together and all. Tapi itulah, again, cerita tu tak ada satisfying conclusion. And then benda tu pun just a backstory. The current timeline yang aku rasa penting, tapi semua watak sangat dull. Bila dorang punya performance, delivering punya, dorang punya script line tu pun dull. Kan, anak perempuan Utopian tu je lah yang ada range sikit. Tapi still, cerita pasal dia tak complete. And I don't mind kalau nak hold some information, tapi in the end, kau kena bagi something. Ni last dia reveal ada some twist kan, yang tak ada kena mengena langsung dengan jalan cerita yang awal-awal. Overall dalam cerita, dia try nak buat benda ni grounded sikit. Kononnya this is the real world kan. Tapi tak ada cerita pasal normal human being. Dia fokus kat superheroes je. So aku, as an audience, aku rasa macam tak ada connection. Tak ada karakter yang represent audience punya point of view. Aku ada the same issue bila tengok Invisible kan. Ada orang cakap Invisible tu is the best comic book animation or whatever kan. No way. But that one is another video lah. And the tone untuk series ni pun not really consistent. Is it serious? Is it dark? Is it heavy? Is it smart? And aku struggle nak justify. Music score pun tak membantu kan. Sebab the music and the visual tu kadang-kadang dia tak klik. So basically pada pendapat aku, tak ada banyak benda yang positif untuk Jupiter's Legacy punya TV series ni kan. Aku tak adalah disappointed. Tapi aku rasa macam aku buang masa tengok 8 episod ni kan. Okay guys, aku rasa that's it. Tak ada benda lagi aku nak cakap. Sebab tak ada benda yang aku suka dalam Jupiter's Legacy ni. So aku rasa tu je untuk video kali ni. Thank you for watching. Aku harap aku tak trigger mana-mana pihak Jupiter Legacy punya fan ke apa. This is my personal opinion. Okay guys, jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.